Okay, ini bentuk kita dalam buku Conquer, buku 2, Prisma. Sifat yang pertama tadi apa? Kedua tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Pernah dengar perkataan kongruen? Kongruen tu ialah sama. Sama dari segi size, sama dari segi apa orang panggil tu geometri, bukan geometri. Dia punya, saya lupa perkataan tu. Contoh macam ni, dalam bentuk prisma ni, yang mana dua permukaan rata yang sama bentuk dan sama saiz? Di bahagian yang mana? Sama bentuk dan sama saiz. Dalam prisma ni, kat mana? Siapa ada nampak? Ada tak? Ada tak siapa tahu? Tak ada. Okay, tengok dalam prisma. Cuba tengok di yang mana saya merahkan ni. Ini bentuk apa? Siapa ingat dia punya nama? Yang saya warna merah ni dengan yang depan. Kan sama bentuk tu? Dah. Yes. Okey. Makan nasi? Makan nasi? Ada tak? Okay, ni nama bentuk dia apa? Siapa ingat yang saya warna merah tu? Trapezium, ya betul. So ini prisma yang tapaknya trapezium. Okay, itu maksud dua tapak rata yang berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Kongruen tu sama saiz dan dia sama coordination dia. Maksudnya kalau yang sebelah sini dia panjang, sama juga yang belakang sini pun panjang. Jadi itu sama. So, seterusnya empat muka rata berbentuk segi empat tepat. Yang mana empat permukaan rata berbentuk segi empat tepat. Saya warna biru. Ini satu kat belakang. Satu. Yang bawah. Dua. Yang tepi. Dan akhir sekali yang atas. So kita ada empat muka rata berbentuk segi empat tepat. Semua ni kena tulis dalam buku modul Conquer muka surat 29 tu. Jangan tengok dengar lepas tu tidur. Sambil-sambil tu tulis. Dan yang ketiga, 12 tepi. Tepi atau English kita panggil sides. Sisi tepi. Sisi tepi tahulah kan? Nak warna apa pula? Warna purple. Ini semua yang garisan tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, ada 12 tepi. Seterusnya 8 bucu. Bucu tahulah yang tajam-tajam tu. Yang tajam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
So ini bucu. Akhir sekali, keratan rentas seragam berbentuk trapezium. Trapezium tadi yang bentuk kongruen tadi. Keratan rentas tu maksud dia kalau kita potong kita punya prisma tu, kita potong kat sini macam potong kek tu kan. Kita akan dapat kepingan kek berbentuk trapezium. Itu maksud keratan rentas. Okay, itu contoh keratan prisma yang tapaknya bentuk trapezium. Kita ada macam-macam jenis prisma bergantung pada jenis, bergantung pada bentuk tapak dia. Ini contoh-contoh prisma yang lain. Ini prisma, kita tengok dia punya tapak. Tapak dia bentuk apa yang ni? Janganlah tulis segi 5. Kita mana ada segi 5. Apa nama bentuk ni? Kalau 5 sisi, apa nama poligon yang 5 sisi? Siapa ingat? Apa nama poligon yang 5 sisi? Mula dari huruf P. E. Penta apa? Macam main game pula. Penta apa? Pentagon. Betul. Pentagon. Ya, pentagon. So itu prisma yang bertapak pentagon. Yang kedua, ini prisma tapak dia apa? Ini juga prisma. Prisma tapak tapak segitiga. Betul. Jin Yu. Okey, yang terakhir, contoh yang terakhir, ini tapak bentuk apa? Tapak segitiga. Prisma tapak, kalau 6 sisi apa nama poligon tu? Mula dari huruf H, E, K, saya boleh tengok? Hexagon, betul. So ini contoh-contoh prisma. Tapak segi 4. Kalau tapak segi 4 dia jadi apa? Kita tak panggil prisma dah, kita panggil apa? Kalau tapak segi 4. Macam ni kita tak panggil prisma ni, kita panggil apa yang ni? Q, apa? Apa nama? Kubis. Ingat sayur ke? Kubus. Bukan kubus. Kubus tu macam kamu punya magic cube tu. Yes, betul Auni. Cuboid. Cuboid dia tak sama panjang. Dia punya sisi tu tak sama panjang. Cube. Kuib, mana ada kuib? Kalau cube tu dia mesti sama panjang, sama sisi. Macam kamu punya magic cube tu kan. Ini cube. Ini kubus macam dadu. Cube. Bukan kuib, cube. Tak leja tu. Okay. Ini dalam buku modul Conquer. Silinder. Bentuk yang kedua kita tahu silinder. Tulis nama dia dalam buku tu. Apa sifat geometri yang pertama? Dua muka rata berbentuk bulatan. Kita tahulah mana muka rata tu, flat surface. Yang ini. Atas ni flat surface. Ini permukaan rata. Tulis dalam buku Sifat yang kedua. Satu, permukaan melengkung. Permukaan melengkung tu yang curve dia punya badan. Yang ini. Ini dia punya curve. Okay, ini permukaan melengkung.
dia punya curve tu. Yang ketiga, dua tepi. Kat mana dia punya tepi? Walaupun dia tak ada sisi yang bergaris lurus, tapi dia ada tepi. Tepi dia adalah yang atas ini. Seolah-olah lilitan bulatan. Ini sahaja dia punya tepi. Ini ialah tepi dia. Okey, akhir sekali. Kerata rentas seragam yang membulat. Ini samalah macam tadi kita nak potong kek. Kalau tadi kek bentuk trapezium, ini kek bentuk bulat macam spring roll tu. Kita potong ni. Kita potong-potong-potong, kita akan dapat kerata rentas yang membulat. Boleh? Dah? Boleh proceed? Boleh proceed? Okay, next. Ini semua dalam modul Conquer muka surat 29. Kena tulis. Okay, saya ulang balik. Ini semua soalan daripada modul Conquer buku 2, muka surat 29. Perlu tulis di dalam buku. Seterusnya bentuk yang ketiga, cone. Tulis dalam buku. Kena ulang lagi sekali ke? Semua bentuk ini kamu ada di dalam modul Conquer buku 2 muka surat 29 page 29. Mesti tulis. Tulis nama bentuk 3 dimensi itu dan sifat geometri dia yang saya dah terangkan itulah. Okay, cone. Apa sifat geometri dia yang pertama? Satu, muka rata bentuk bulat. Semua nampaklah yang mana muka rata bentuk bulat dia punya tapak ni. So ini ialah tapak dia. Kalau kamu nak label dalam kamu punya modul pun boleh. Seterusnya, seterusnya satu permukaan melengkung. Kita nampak dia punya curve tu. Yang ini permukaan melengkung. Kemudian satu tepi. Dia punya sisi di bahagian tapak. Ini dia punya tepi. Akhir sekali, satu bucu yang mencancang di atas pusat tapak yang mana kita namakan dia sebagai sini. Ini ialah bucu. Yang mencancang di atas pusat tapak bermaksud daripada bucu yang tajam itu ke tapak, ini tapak, kita akan menghasilkan satu garis lurus yang bersudut tegak. Maksud mencancang itu ialah bersudut 90 darjah. Mesti macam itu. Daripada bucu ke tapak kon, mesti ada sudut 90 darjah. Okay. Dah? Habis kon? Dah, cikgu. Okay, next. Pyramid. Tulis nama dia dalam buku. Pyramid ni semua orang kenal lah. Dah kenal, kena tahu sifat-sifat dia. Yang pertama, macam biasa ada tapak dia yang berbentuk, kalau dalam gambar ni bentuk segi empat. So kita tahu yang bawah ni ialah dia punya tapak. So ini tapak. Yang kedua, tempat muka rata berbentuk segitiga.
4 muka rata. So kalau tapak dia segi 4, dia mesti akan ada 4 muka rata. Okay, yang mana tegaknya. Ini dan belakang, dan tepi dan depan. So ini 4 muka rata bentuk segitiga. Sifat geometri yang ketiga, 8 tepi, sides dia ada 8. So, kiralah semua garisan. 1, yang belakang 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So itu dia punya tepi. Akhir sekali mesti berkaitan dengan bucu. Bucu dia ada berapa banyak yang tajam? 5. Ada 5. Ada 5. Satu atas, bawah ada 4. So ada 5 bucu. Okay, so itu piramid. Semua sifat geometri ni kena ingat, kena kenal, faham betul-betul. Akan ada soalan ini dalam kuis nanti. Kalau kamu dah tulis, kamu boleh tengoklah buku bila jawab soalan nanti. Kita terus jawab kuis nanti Sfera macam bumi, macam bola, bolehlah bola. Okay, permukaan yang melengkung dan satu titik pada permukaannya berada pada jarak yang sama daripada satu titik tetap. Okay, dia ada pusat sfera di dalam tu. Mana yang tadi you? Dua-dua ada. Dua ada you? Apa ni? Okay, kalau sfera dia ada pusat bulatan. Dia tak ada bucu, dia tak ada permukaan melengkung. Itu simple, sfera. Okay. So, dah ada 2 je sifat geometri dia. Senang nak ingat. Go kepada subtopik yang kedua, yang mana kita nak tengok bentangan. Apa itu bentangan? Kita dah tahu tadi bentuk 3D, bentuk 3 dimensi mesti ada 3 paksi, 3 dimension lah. Satu yang X, satu yang Y, itu tinggi, dan satu Z. Okay, itu 3 dimensi. So daripada bentangan tu maksud dia dari bentuk 3D tu kita buka satu persatu dia punya permukaan, kita akan dapat dia punya bentangan. Ini ada dalam modul Conquer juga. Muka surat 30. Muka surat 30 boleh tengok soalan, dan muka surat 28 kamu ada dia punya nota berkaitan bentangan. Okay, dalam buku teks juga ada muka surat 102 dan muka surat 103. Ini contoh-contoh bentangan bagi bentuk geometri yang diberi. Tengok kalau silinder, kita akan dapat bentangan macam itu, kon dan piramid. Okay, sebelum saya proceed kepada soalan, kita nak tengok dia punya ni QR code yang diberi ni. Sambil tengok tu kamu lukis dalam kamu punya buku. Modul Conquer buku 2 muka surat 30. Saya akan tunjuk dia punya website ni yang dia kongsikan QR code tu. Okay, ni yang pertama. Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Apa nama bentuk geometri yang ini? Yang saya tunjuk sekarang. Cone. Okay. Tengok modul Conquer muka surat 30. Kita akan buka cone ini dan kita akan tengok dia punya, ini maksud bentangan. Daripada tutup macam tu, dia buka, kita akan dapat bentangan bagi cone. Nampak tak dia punya bentangan?
boleh lukis. Dia adalah satu bulatan dan sebahagian daripada bulatan. Saya tak boleh nak pusingkan dia. Okay, itu cone. Dia tak buat view daripada atas. Ini view, ini pandangan sisi ya. Ini sebenarnya bulatan. Yang cursor saya bergerak ni, itu adalah bulatan. Dia punya tapak. Dan yang besar tu ialah sektor major. Sektor major tahu? Ingat tak? Sebahagian daripada bulatan. Dia macam itu bentuk dia. Okay? Kalau tak dapat tu tak apa. Kita proceed yang kedua. Ini ialah ini ialah silinder. Dia bolehlah bergerak. Sekejap Kenapa cone ni tak boleh gerak? Cone dia tak boleh gerak. Silinder dia boleh gerak. Okay, ni ialah silinder. Kita bukakan dia untuk dapatkan dia punya bentangan. Macam tu dia punya bentangan. Ada dua bulatan kecil dan satu segi empat tepat. Lukis lah. Untuk silinder tu, ini kita tutup silinder dan bila buka, kita akan dapat satu segi empat tepat dan dua bulatan yang sama saiz. Okay, permukaan melengkung tu tadi, ke silinder ada satu permukaan melengkung. Ini permukaan melengkung ni. Dia akan bila kita buka, boleh gerak-gerak pula dia punya ni. Bila kita buka, permukaan melengkung tu akan jadi segi empat. Dia pusing pula. Okay, kamu boleh tengok QR code dalam buku teks tu, boleh explore sendirilah. Dia gerak-gerak macam tu. Okay, itu bentangan untuk silinder. Lukis Tak lukis sekarang, tak tahulah bila nak lukis. Cuba teka yang ini apa? Ini ialah prisma tetapi dia pendek sikit. Okay, ini tak ada dalam buku teks. Tak apa, kita tengok saja. Bila dia buka, kita ada 3 segi 4 tepat dan 2 segi 3. Ini prisma bukan piramid. Piramid lain. Okay, ini tak ada dalam buku teks tu. Ini piramid. Ini kita besarkan dia. Ini kita panjangkan dia. Ini ialah bentangan. Okay. Ini kita tutup. Tengok H itu ialah tinggi. Yang bentuk macam L itu ialah tinggi ataupun garis tengah bagi segitiga tu. So kalau kita buka dia, itu satu segitiga. Segitiga yang kedua. So dapatlah kita punya bentangan seperti itu. So ini ialah piramid. Kita boleh lukis dalam buku. Dah. Lukis lukislah guna pensel dulu, nanti cantikkan semula. Okay. So ini daripada website, dia bagi gambar bentangan piramid, silinder dan cone
Yang ini color-color ni ialah prisma, prisma yang pendek. So QR code yang kedua dia bagi ialah bentuk kubus. Bentuk kubus pun ada dalam buku tu. So kita tutup dulu. Ini kubus, kalau kita tutup, you tengok ini paksi dia. Oh, saya terbalik tadi. Patutnya paksi Y berada di bawah, Z berada di atas. Okay, salah tadi ya. So kalau kita buka, kita akan dapat 6 segi 4 yang sama saiz. Polanya apa? Oh, pola ni ada pelbagai jenis bentangan. Ini bentangan jenis yang pertama. Ini jenis yang kedua. Sama juga, boleh diterima. Ini yang ketiga, susunannya mesti ada. Masih lagi 4 segi 4 sama. Ini pola yang keempat, bentangan yang keempat. Dia berubah-ubah. Bentangan yang kelima. Kamu kena imagine lah. Daripada bentangan tu, kalau kita tutupkan dia. Kalau kita tutup dia tu, jadi dapat balik kita punya bentuk asal kubus. Okay, ada lagi tak? Pola yang keenam kita tutup. Dapat semula kita punya kubus. Pola yang ketujuh kita tutup. Dapat juga kubus. Pola yang ke-8 sama juga. Ni kita ubah ke? Pola yang ke-9. Kubus ada banyak jenis bentangan. Kita kena berimajinasi lah macam ni pun jadi dia punya bentangan. Pola yang ke-11 pun ada macam ni. Okay, ada 11. 11 jenis pola atau bentangan untuk satu jenis kubus. Okay, prisma ni dalam nombor 4, soalan nombor 4. Ada beberapa bentangan. Kita pergi kepada yang pertama. Ini ialah tapak dia. Ini tapak ya, yang bawah ni. Saya color ni tapak. So ini ialah tapak. Seterusnya segitiga. Ini segitiga yang pertama. Lukis sekali dalam buku. Ini segitiga yang kedua, yang di depan ni. Segi empat yang berada di tepi. Yang ketiga. Ini 3. Ini 2 tadi. Dan permukaan yang kelima, yang condong ni. Saya warna biru lah. Yang condong atas ni ialah yang kelima. Okay, ini bentangan yang pertama. Kita boleh ubah kita punya permukaan untuk menghasilkan bentangan-bentangan yang lain. Contoh, saya keluarkan segi 3 yang kedua tadi. Padam dulu ni. Okay, saya ubah kedudukan dia ke kanan. So ini masih lagi bentangan trapezium, bentangan yang kedua. Okay, ini bentangan yang kedua. Kita patah balik. Kita tengok bentangan yang ketiga. Kalau bentangan yang ketiga, saya ubah kedudukan segitiga tu untuk pergi ke kanan. So itu bentangan yang ketiga untuk prisma. Okay? Boleh dapat dah? Jadi itu semua kelima-lima bentangan yang kita dah go through hari ini. Hari ini saya plan untuk 2 subtopik itu sajalah. Yang pertama tadi sifat-sifat geometri. Ini yang pertama tadi sifat geometri yang mana kita tengok
berapa permukaan rata, kita tengok berapa bilangan tepi bagi sesuatu bentuk geometri, berapa bilangan bucu, berapa permukaan melengkung. Itu ialah sifat-sifat geometri untuk bentuk 3 dimensi atau 3D. Yang kedua, kita tengok gambar-gambar tadi, bentangan. Okay, kita open up kita punya 3D shape tadi. Kita nak quiz is. Okay. Tunggu. Saya cari saya punya quiz is. Saya stop dulu presentation. Senang. Semua soalan yang kita dah tengok tadi. Enter code dan saya tunggu kamu masuklah. Ini gambar ni, saya tunggu kamu masuk. Boleh buka sekarang quiz is tu. Okay, tuan M. Okay, so pemenang dia Syakir. Mubin tu saya. So tengok dashboard. Apa yang salah?
Kita review question dulu. So markah ni semua nanti saya akan adalah dalam rekod saya. Jin Yong tak jawab ke? Oh ada, Jin Yong ada. Okay. Review questions. Yang mana yang salah ni? Pilih bentangan yang betul bagi silinder. Oh, kena pilih dua ke? Apakah? Oh ni, kita review di question dia macam ni. Ini question pertama. So jawapan dia ialah cone. Ini ialah cone. 22 orang, betul. Ini ialah bentangan yang betul bagi silinder. A dengan C ialah betul. Yang pertama tadi cone, betul lah. Boleh juga. Ini ialah permukaan melengkung. Sebahagian daripada bulatan. Cone. Cone, bentangan bagi cone ada dua. Yang saya tunjuk tadi satu, yang ini bentangan yang kedua. Okay, tapak dia bulatan. Yang sektor ini seperti sektor bulatan itu ialah dia punya permukaan melengkung. Okay, ini ialah cone. Kalau kamu tengok pilihan jawapan pun, dia tak akan prisma. Prisma tak ada bulatan. Silinder, tak mungkin silinder. Silinder mesti ada dua bulatan dan satu segi empat tepat. Sfera, sfera kita tak boleh cipta dia punya bentangan, tak ada. So ialah cone lah. So yang kedua, bentangan yang betul bagi silinder, A dengan C betul. Kerana bulatan kecil tu mesti bertentangan kedudukan dia. Sama ada satu di atas atau satu di bawah. Dia nak sengit-sengit pun tak apa. Sama ada satu di kiri atau satu di kanan. Dia tak boleh berada pada sisi yang sama. So itu bentangan silinder. Ini ialah yang atas ni piramid. Bentangan bagi bentuk geometri kecuali. Yang atas ni piramid, so tak boleh jawab piramid lah. So yang bawah ni prisma. Kecuali piramid. So sepatutnya yang betul ialah, oh prisma ni salah. Oh yang ni piramid lah kedua-duanya. So jawapan dia ialah cone dan prisma. Okay. So yang ketiga, question 4, bentangan yang betul bagi cuboid. Bahagian A. Oh sebab dia cuboid. Cuboid dia punya segi empat tu mesti ada segi empat tepat. Segi empat yang tak sama panjang. Jawapan yang kedua ni ialah untuk kubus. Okay. Soalan yang kelima ini ialah geometri bentangan bagi bentuk geometri prisma, bukan prima. Prima tu channel dalam Astro, Astro Prima. Itu rancangan televisyen. Kita punya bentuk geometri ialah prisma. P-R-I-S-M-A. So ejaan tu salah. Piramid. Ejaan piramid bukan T, bukan T-T, dia adalah D. M-I-D, donkey. Tapi ini bukan piramid, ini prisma. Soalan yang keenam, ciri-ciri diberi bawah. Pilih geometri yang betul. Jarak semua titik pada permukaan bejal dari pusat adalah sama, hanya satu permukaan melengkung. Sfera lah. Ada satu je pusat. Dia sfera. Soalan yang ketujuh, satu tapak bentuk poligon, muka lain berbentuk segitiga dan bertemu pada puncak. Itu ialah piramid. Segitiga tak ada pada kubus. Prisma tak ada puncak. Cone dia punya tapak bentuk bulat. Kena ingat tu.
kon tapaknya bukan poligon. Tapaknya ialah bulat. Jadi tapak yang poligon ialah piramid. Soalan 8. Kamu main jawab je ni. Kerata rentas adalah seragam. Kerata rentas yang kita potong-potong tu, mesti ingat dalam kepala otak kalau ada kerata rentas seragam itu ialah prisma. Prisma lah jawapannya. Kalau kamu ingat keyword dia, mesti kamu boleh jawab dengan laju. Soalan ke-9. Ini adalah geometri, tandakan ciri-ciri yang sepadan. Ini ialah prisma. Dia tiada puncak, dia ada bentuk segi empat tepat yang rata. Kalau ini kerata rentas, tapi dia kata kerata rentas tu bentuk segi empat tepat. Salah. Kerata rentas ini bentuk segi 3. You tengok dua bentuk yang kongruen tu. Bentuk yang sama saiz, bentuk yang sama bentuk, segi 3. So kerata rentas dia ialah segi 3. Bukan segi empat tepat. Itu jangan tertukar. Nak jawab laju sangat main tekan je ke? Okay, akhir sekali mempunyai dua tapak bulatan. Dua tapak bulatan. Silinder lah. Silinder. Tu silinder betul. Okay. So itu soalan kita. Quiz is. Quiz is tu sebagai assignment. Untuk kamu cuba lagi untuk dapatkan markah yang lebih baik. Kali ni sepatutnya boleh betul semualah. Okay. So sebelum keluar, before you left, key in dulu kehadiran. Saya bagi link kehadiran sekarang. Itu saja hari ini. Okay.